Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati al-fadhil tuan-tuan imam, pengurusi dan aliyata kuasa Masjid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia Allah kita dapat bertemu bersama dalam majlis ilmu yang saya pilih perbincangan kita tentang mufsidatul qulub, di antara perbuatan ataupun amalan yang merusakkan hati seorang manusia. Di antara banyak-banyak penyakit, kalau kita nak baca dalam kitab yang sederhana dalam bab hati ni, nama dia Penawar Bagi Hati. Saya kira kitab ni biasa dibaca di masjid-masjid, jadi tag kepada kuliah-kuliah ustaz-ustaz kita. Cuma saya ambil satu je perbincangan kita, iaitulah tentang amrad al-qulub, penyakit hati yang sangat juga berbahaya kerana dia mempunyai impak, kesan dia banyak sekali, iaitulah penyakit al-kibru. Itu bahasa Arab. Bahasa Melayu kata sombong. Al-kibru, sombong, ataupun boleh juga kita Arab jadi Melayu takabur. Takabur ni Arab Melayu dah tu, betul tak? Jadi bila kita, sebelum kita masuk kepada mengenali penyakit ini, lebih dulu kita kena tengok dia punya definisi. Apa dia makna takabur? Sombong tu macam mana? Daripada Abdullah bin Mas'ud, tuan-tuan boleh tanda hadis-hadis ni. Abdullah bin Mas'ud ni seorang sahabat, meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min kibrin. Artinya tidak boleh masuk syurga secara mudah, maknanya awal masuk syurga, kecuali setelah melalui proses penapisan. Siapa? Man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min kibrin, orang yang ada dalam hatinya seberat zarah. Kita pun tak tahu berat mana zarah ni. Macam juga Nabi SAW buat bandingan dunia ni dengan sayap nyamuk. Tak? Kita tahu nyamuk tu nyamuk lah, tapi Rasulullah SAW buat bandingan dia dengan sayap nyamuk. Kalaulah dunia ini ada nilainya di sisi Allah Ta'ala seberat sayap nyamuk. Saya duk cari habis dia, ahli-ahli pakar-pakar ni kata berat mana sayap nyamuk ni. Ada ke pernah kita hidup ni kita timbang sayap nyamuk? Nah, tak ada. Tapi walaupun nyamuk tu kecil, tapi dia punya mudarat dia besar. Betul tak? Sekali dia kena gigit, orang panggil nyamuk Aedes ni. Jangan main dia tu. Kecil tuanya, tapi dia punya kesan berat. Dalam hadis ini Nabi buat sekali lagi bandingkan misqalu zarratin, maknanya ada sikit besar zarah. Bermakna kesan dia cukup berat walaupun kecilnya penyakit itu dalam hati. Para sahabat radhiyallahu anhum, orang yang hebat, bila dia dengar, dia nak faham apa dia maksud kibru, maksud takbur itu apa. Qala rajulun, bangun seorang sahabat, dia tanya, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana. Seorang laki-laki ni dia suka pakaian dia cantik. Wa na'luhu hasana, kasut dia pun cantik. Jadi kita ni kan suka kan benda-benda yang cantik ni, yang comel ni suka kita.
pakaian ke, apa rumah ke, apa dia yang kita ada, adakah itu maksud sombong? Ini soalan yang menarik. Kalau tidak, berat kita tak? Kita buat rumah cantik-cantik, tiba-tiba kita ni jadi orang sombong yang tak boleh masuk syurga peringkat muda, peringkat awal. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita jawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Nabi kata Allah Ta'ala itu jamil. Semua Allah Ta'ala memiliki keindahan, comel belakang Allah Ta'ala. Yuhibbul jamal, dia juga suka tengok benda-benda yang cantik. Kerana itu Nabi SAW menggalakkan kita, di antaranya pakai bersih. Khuzu zinatakum inda kulli masjidin, ambillah perhiasan, makna pakaian yang cantik, yang lawa tu bila nak pergi masjid. Kita pula bila nak pergi masjid, tak apa nak siap pakaian. Nah, sehingga ada setengah pak cik tu terkenal dengan nama Pak Haji Rumah Tinggi. Apa dia Haji Rumah Tinggi ni? Baju dia pagoda kan? Baju panah tu, tidak rumah tinggi tu. Nak pergi masjid baju tu je pakai. Tapi kalau nak pergi pejabat, bukan main dia punya penampilan dah. Nabi kata Allah Ta'ala suka nak tengok. Dalam Quran Tuhan kata khuzu zinatakum, ambil pakaian yang cantik-cantik nak pergi masjid. Kita ada jubah comel, pakai. Sebab yang bukan pakaian itu yang menjadi seorang itu sombong, tapi yang jadi sombongnya ini. Maka kita kata definisi sombong itu apa? Tuan-tuan tanda, ada dua komponen. Yang pertama, al-kibru batarul haqq. Sombong itu orang yang menolak kebenaran. Orang mari bagi tahu dia benda yang benar, aku tahu lama dah. Tahu lama dah tak ikut. La. Yang kedua, wa ghamtun nas, dia menghina orang lain. Dua ni maka jadi sombonglah dia. Maka a'malul hadis ni dalam riwayat Muslim nombor 91. Jadi para jemaah sekalian, dalam kehidupan kita hari ni kita kena banyak ilmu muhasabah. Apa makna ilmu muhasabah? Kita kena audit sentiasa diri kita ni. Kalau tidak, dia jadi hanyut entah ke mana. Kita tak tahu macam mana keadaan kita, apa yang apa ni kita boleh buat, sebab kita duk rasa kita sempurna, kita rasa kita tidak ada masalah. Allahu Akbar. Kalau kita duduk dengan diri kita, merenung seorang-seorang dosa-dosa yang disenaraikan, contohnya dalam kitab Al-Kabair, Al-Imam Az-Zahabi menyenaraikan 76 dosa besar. Imam Ibn Hajar dalam kitab dia Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, suatu amaran daripada menghampiri benda-benda yang dosa besar, lebih daripada 400. Maknanya setiap dosa yang kita buat, setiap kesalahan yang kita buat, dan demikian juga setiap kebajikan yang kita buat, itulah yang kita akan baca dalam suratan amalan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, pada hari manusia bangkit berdiri di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah surah amalan kamu, cukuplah kamu sendiri yang menjadi saksi sekarang. Maka ulama-ulama tadabbur Quran mengatakan, suratan amalan yang kita akan baca di depan Allah Ta'ala itu, kitalah penulisnya. Kita penulisnya, artinya kita yang buat untuk kita nak baca di akhirat. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Yang menulis, yang mencatatnya siapa? Malaikat. Jadi kita kena jelas bahawa sangat bahaya, sangat besar risiko dia apabila kita tidak menjaga hati kita daripada perkara-perkara yang merusakkannya. Apakah kesan lil kibri atharun sayyah? Penyakit takabur, menolak kebenaran dan menghina orang. Ada juga orang yang dia tak hina orang, tapi dia suka bangga diri saja. Itu dia panggil al-ujub. Penyakit tapi rendah sikit daripada takabur. Takabur, tak terima kebenaran, hina orang. Hak
ujuk ni mungkin dia tak terima kebenaran, tapi dia tak hina orang. Orang cakap dia, Pak Cik, contohnya kadang-kadang kita tengok orang solat tak apa betul dia punya kedudukan, kita tegur, dia kata apa? Awak siapa? Kalau main awak siapa tu, ada perasaan kita sempurna. Jadi ini di antara penyakit yang bahaya. Kesan daripada sifat takabur ini yang pertama, tuan-tuan bertanda. Saya bawa poin-poin saja. Kalau kita nak syarah satu tajuk tu satu kuliah. Orang yang sombong itu, mereka ini tidak akan dapat beriman pada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Sebagaimana gambaran yang telah digambarkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ketua makhluk yang sombong atas dunia ni siapa? Iblis. Iblis waktu Allah Ta'ala perintahkan dia sujud, dia tahu ke tak tahu? Allah Ta'ala perintah, tahu. Tapi kenapa dia tak sujud? Aba wastakbar. Allah gambarkan, tak mau, sombong. Jadi para jemaah sekalian, ini penyakit yang pertama sekali. Kadang-kadang bila orang tegur kita, solat kita ke apa benda yang kita buat, patutnya kita kata, oh terima kasih lah, saya pun tak perasan duduk solat lagu ni 10 tahun dah ni, kan? Tak kena duduk ke apa dia, ataupun memang kita ada keuzuran, maka dinyatakan, tak boleh saya duduk macam ni, kaki saya ni ada masalah. Semalam bila saya ceramah tentang solat atas kerusi, ada setengah orang ni minta maaf lah, satu fenomena zaman kita gini, dulu tak ada dalam kitab lama pun tak ada, as-salatu alal karasi, tak ada dalam kitab. Boleh jadi penyakit zaman kita ini menyebabkan orang terpaksa solat atas kerusi. Maka kita kena semak bagaimana, apakah kemampuan kita untuk melakukan solat. Ada orang dia boleh sujud, boleh rokok, ya, boleh belaka, tapi oleh kerana dia ni sakit belakang sikit, tak apa, atas kerusi, tak nak turun dia. Sedangkan letak dahi di atas lantai itu, Nabi kata aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Saat yang paling hampir seorang hamba dengan Allah dalam solat dia, bila? Waktu dia sujud. Sebab kita boleh letak dahi kita di atas lantai, itu menunjukkan kemuncak kepada penghinaan diri kita di hadapan keagungan Allah Azza wa Jalla. Maka kita kena berhati. Jadi ada bila kita sebut tentang ni, ada orang Masya Allah mari menceritakan tentang keadaan sebenar dia, penyakit yang dia ada. Dia ni dah buat bedah tulang punggung dia tu keluar. Jadi doktor kata kalau duduk macam ni boleh jadi terbuka balik. Jadi orang yang nak mencari kebenaran, dia akan semak balik. Maka para doktor, para asatizah boleh buat penilaian, awak ni layak tak layak duduk di atas sedemikian. Alhamdulillah, kita kata orang yang nak cari kebenaran. Yang kedua, orang yang kesan daripada sifat sombong ini, dia tak nak paling muka ke orang. Ini kita takut ni, tak nak paling muka dengan orang, maksudnya tas'irul khad. Kalau salah dengan orang pun tak tengok, olor tangan begitu, ya, tak tengok muka orang. Ini masalah. Sedangkan dalam interaksi kita dengan orang, kalau betul-betul, iaitulah kita salam tu kena tengok tuan. Dia tak kata begini dulu, tangan salam, mata tengok lain lah. Itu dia panggil ada masalahnya dalam keadaan kita. Dan juga waktu kita berjalan, jangan sombong sangat waktu kita berjalan. Sebagaimana kata di Sayyidina Luqman Al-Hakim, berwasiat pada anak dia, wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha. Mu jangan paling pipi kamu, muka kamu tu daripada orang, dan jangan berjalan di atas muka dunia ni dengan gaya sombong. Para ulama kata satu tempat je kita boleh berjalan dengan sombong. Di mana tempat? Di dalam peperangan. Kita berdepan dengan musuh, tiba-tiba kita nampak lembek, ya, betul tak? Itu tak boleh. Kena tunjuk act kita, kena tunjuk gah kita, bahawa setakat awak tu biasa je, tu saya. Dalam peperangan tidak dikira sombong. Tuan-tuan yang pergi haji, pergi umrah ni, ingat tak ingat kita waktu nak tawaf, kita buka bahu ke mana?
Dia panggil ittiba. Buka bahu kanan, betul tak? Kau lupa dah haji baru ni. Kaabah duduk belah mana? Kiri. Kalau nak hormat Kaabah, buka bahu kiri. Apa kenapa buka bahu kanan? Kau tak pernah tanya buat ustaz. Ustaz kata kanan lah. Nak pakai jadi belakang. Ikut hak orang kata. Sebabnya pernah waktu Nabi masuk Mekah nak tawaf, setelah mendapat visa 3 hari daripada Quraisy, syaitan mari. Dia kata, "Hei Quraisy, bodohmu. Muhammad," kita kata, sallallahu alaihi wasallam, dengan geng-geng dia tu penat 8 hari 8 malam daripada Madinah ke Mekah. Sekarang ni dia nak tawaf dalam keadaan dia penat. Apa kata kamu turun daripada bukit ini, serang hendak sekaligus, mati belakang. Sedangkan Nabi kita masuk Mekah dapat visa daripada Quraisy 3 hari, tapi jahat juga dia, nak serang juga. Maka Nabi SAW dapat wahyu bahawa Quraisy belot nak serang juga. Maka Nabi kata, buka bahu kanan, kita berjalan lompat. Sebab tu kita tawaf kan, dia panggil jalan ramal, jalan lompat, berlari anak, kata orang tu. Nak tunjuk kepada Quraisy, mu jangan turun cari pasal. Jadi Quraisy pun musuh, jangan kacau dia, jangan serang dia, mereka ni orang kuat. Artinya kalau berjalan tak ada sebab tu, sombong, tak nak tengok orang, kata berjalan orang ni atas muka bumi dalam keadaan sombong, maka itu menyebabkan manusia itu, itulah tanda manusia yang sombong. Allahu Akbar. Ada seorang ulama nama dia Amru ibnul Aswad. Amru ibnul Aswad, kalau dia berjalan, dia keluar daripada masjid, dia berjalan, dia kata apa? Dia akan pegang tangan dia, berjalan gini. Orang tanya, "Syekh, apa sebab pegang tangan?" Dia kata, "Aku bimbang, takut tangan aku ni duduk berayun gini, nampak macam orang sombong berjalan." Masya Allah. Ulama salafus salih jaga diri dia, jaga penampilan sampai peringkat itu. Allahu Akbar. Ini yang kita takut hari ni. Yang ketiga, kesan yang ketiga yang kita nampak manusia ni, italatus thawbi, melabuhkan pakaian, menarik pakaian itu dalam keadaan sombong. Pakai baju, pakai seluar sampai mereka tarik atas tanah, kan? Pakai jubah ke melerik atas tanah, kerana sombong, nak tunjuk maka Nabi SAW kata, la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Allah Subhanahu Wa Taala tak tengok pandangan rahmat kepada manusia yang melabuhkan pakaian, duk tarik pakaian di atas tanah, khuyala, dalam keadaan sombong. Jadi kita ni kalau kita rasa pakaian-pakaian kita menyebabkan kita jadi sombong, jangan pakai. Ni ada hari ni kan trend baru ni, orang-orang budak-budak, muda-muda pun nampak pakaian tu macam tokoh-tokoh hebat, macam ulama-ulama besar. Kalaulah menyebabkan kita rasa aku dengan pakaian ni nampak macam tarah wali-wali ni, tu saya pakai. Nampak macam tokoh ulama hebat, tak payah pakai. Jadi kita, itu sebab kalau menjadi sombong, kalau tak jadi apa-apa, pakailah, tak ada masalah apa, sahaja saya nak tukar model, tidak menjadi kesan. Yang keempat, manusia ni akan jadi suka orang sambut dia. Bila kita mari, nak suruh orang bangun belakang, sambut. Ini juga masalah. Dalam hadis Nabi kata apa? Man ahabba an yatamassala lahu ar-rijalu qiyaman. Siapa dia suka orang sambut dia berdiri belakang beratur, falyatabawa maq'adahu minan nar, ambillah tempat duduknya dalam neraka. Kalau sombonglah. Mungkin tuan-tuan tertanya-tanya, kita ni pegawai-pegawai, tak? Sekarang ni ada, dia panggil protokol. Adakah itu masuk dalam sombong? Aku, pada hari yang kita takut, hari manusia semua berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka aku teringat hari itu aku duduk. Masya Allah. Khalifah pun duduk juga, menangis di hadapan Tuan Guru. Orang zaman dulu hati dia lembut, walaupun nampak pemerintah dia nampak kasar, tapi orangnya bila disentuh perasaan dia dengan perasaan begini, dia pun takut. Dia kata, aku pun takut juga, nanti aku ni termasuk manusia yang kibir, manusia yang sombong. Yang kelima, at-taqa'uru fil hadis. Kalau dia ni bercakap, orang panggil dengan bahasa-bahasanya lebih-lebih. Kalau dia cakap Melayu di masjid ni, orang kena terjemah pula cakapan dia.
Mana itu dia panggil, itu bahasa orang yang sombong. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabukum minni majlisa. Orang yang paling aku sayang, orang yang paling dekat dengan majlis duduk dengan aku pada hari kiamat nanti, ahasanukum akhlaqa, orang yang baik akhlak. Dan orang yang jauh daripada aku, orang yang aku tak suka, jauh daripada tempat duduk aku hari kiamat, as-sarsarun wal mutasyaddiqun wal mutafayhiqun. Tengok, Nabi kata as-sarsarun, iaitulah orang yang bila bercakap guna bahasa-bahasa yang memenatkan orang nak faham, sebab nak tunjuk dia pandai. Ini kita ni dia panggil terlalu bersastrawan, sastra sangat. Yang kedua, al-mutasyaddiqun al-mutatawilu ala nas bi kalamihi. Dan dia bercakap orang itu dengan bahasa dia pun tinggi-tinggi, nak suruh orang yang merasa dia hebat. Wal mutafayhiqu al mutakabbirun. Dan yang ketiga, orang yang sombong. Nah, ini kata, maka kalau kita nak bercakap pula bahasa hebat-hebat, kita tak payah cakap bahasa biasa-biasa saja, tapi kena orang faham lah. Yang keenam, orang yang sombong ini dia mudah nak menjatuhkan orang. Kalau bercakap perli orang, awak gini-gini, awak lah, jadi kita usah. Yang kelima, yang ketujuh, al-ghibah. Dia akan mudah nak mengumpat orang. Kita tahu dah makna mengumpat, ya? Mengumpat tahu dah makna dia. Orang tanya Nabi SAW tentang mengumpat, apa mal ghibah? Nabi kata, zikruka akhaka bima yakrah. Kita sebut tentang saudara kita hak dia tak suka. Kalau sebut dia suka, tak mengumpat, itu memuji dia, apa bangga, oh lah dia tu bagus sungguh. Waktu saya tak ada kat dia, puji selalu. Kita ni waktu ada tuan lah kita puji ya, betul tak? Waktu tuan tak ada, baru sedap nak mengumpat. Sahabat ni kata, ya Rasulullah, kalau betul yang kami kata tu, Nabi kata, itulah mengumpat. Kalau tak betul, faqad bahattahu. Kalau tak betul, bermakna kamu telah buat fitnah pada dia. Jadi orang yang suka mengumpat ni termasuk di kalangan orang yang sombong, sebab dia nak jatuhkan kawan tu, nak jatuhkan kawan tu. Yang ke-8, tak suka duduk dengan orang fakir-fakir miskin, tak suka. Ini di antara kita kena muhasabah juga. Kalau kita tahu orang miskin, orang fakir tu, kita panggil duduk kat kita, mari duduk sini. Orang miskin, dia tahu kedudukan diri dia. Dia tak pergi dekat dengan orang hebat-hebat, orang besar-besar, dia tak pergi dekat. Tapi kalau kita boleh panggil dia, dua benda yang kita dapat. Yang pertama, kita menaikkan darjat dia, bahawa mu dengan aku sama je di sisi Allah Azza wa Jalla. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang rapat dengan Allah Ta'ala bukan orang hebat, tapi orang yang bertakwa. Jadi aku dengan awak sama. Satu. Faedah yang kedua, duduk dengan orang fakir miskin, iaitulah kita boleh runtuhkan keegoan kita. Majlis apa tu? Majlis orang hebat-hebat lah kan. Siapa tu? Orang biasa-biasa ya, tapi dia ni Masya Allah orang baik. Masjid sentiasa ada, solat berjamaah ada semua. Kita tak dekat kita, kita pun rasa hilang sikit lah rasa apa ni, besarnya kita tu, sebab sama yang duduk. Pernah Nabi SAW duduk dengan para sahabat yang miskin. Bila mari ketua Quraisy nak jumpa Nabi, sebagaimana kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kunna ma'an Nabi sittatu nafar, 6 orang kami duduk dekat Nabi, semuanya fuqara, orang miskin belaka. Mari pembesar Quraisy kata, kami nak jumpa Muhammad, tapi cakap dengan dia, yang miskin-miskin tu, baju-baju cari tu keluarkan, tak layak dengan majlis menghadap VIP. Sedap juga tu tak? Nabi pun duk mikir, aku ni nak dakwah buat tu, kalau dia tak mau masuk jumpa aku, tak dapat. Allah Ta'ala turun ayat Quran, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Allah kata, mu jangan halau orang-orang yang siang malam pagi petang duk berdoa, ya Rabbi ya Rabbi, kerana semata-mata nak melayani, kerana
pembesar-pembesar Quraisy. Tak payah, dia tak nak masuk, sudah. Ini di antara menyebabkan orang-orang yang sombong ini, orang yang tak boleh duduk dengan orang fakir miskin. Kita duduk dengan dia. Saya ingat di antara tempat yang kita disuruh oleh Allah Ta'ala kita pergi, tempat mana tuan-tuan? Di mana? Di Mina, waktu haji. Rasa tak? Macam mana kita duduk di dalam kemah Mina? Macam mana? Kaki orang atas kepala kita, kaki kita atas kepala orang tak? Allah, berlawan dengkur jangan kira tu. Badi kuat. Duduk pula atas tilam pasir, sampah-sampah sarak penuh. Sampah sarak tolong ni ada ke arak dah, kita buat sampah, kita lah tanggungjawab. Ni orang duk kutuk arak. Arak ni apa lah, buat sampah. Arak buat sampah, kita yang pergi buat sampah. Betul tak? Tapi naknya waktu tu kita kena ingat bahawa suatu hari nanti kita akan diletak oleh orang atas tanah, tikar pun tak ada. Kau ada tikar? Dalam kubur ada orang letak tikar ke mak dia? Tak pernah lagi jumpa tak? Saya mak saya ni yang saya sayangi, kemudian saya nak letak tikar sini. Tak. Yang kesembilan, orang ni dia tak akan baiki kelemahan diri dia. Sebab siapa nak bagi tahu dengan dia? Orang bagi tahu, dia anggap orang ni musuh dia. Orang ni anti dia. Orang ni sifat kibir, sifat sombong ni, dia tak akan terima apa yang orang cakap. Maka dia duduk dalam keadaan kekurangan, tak boleh nak tegur. Yang ke-10, dia juga tidak akan menerima nasihat. Orang bagi nasihat, tak apa dia ni, mari nasihat aku. Yang ke-11, dia juga tak dapat ilmu. Kata di Imam Mujahid, seorang ulama tafsir, dia kata apa? La yata'allamul ilma mustahyin wala mustakabbir. Tanda tuan-tuan, dua kumpulan manusia ni tak dapat ilmu. Siapa dia? Mustahyin, orang yang malu nak tanya. Orang mengajar depan, dia tak faham, tak tanya. Itu di antara kelebihan lah. Ada orang ni Masya Allah, dia tak tanya belaka. Dia faham ke tak faham, tak tanya, maka orang ni tak dapat ilmu. Yang kedua, mutakabbir, orang yang sombong, tak dapat ilmu. Pasal apa? Bila orang mari mengajar, orang muda-muda mengajar, ustaz-ustaz kita ni, dia kata budak lagi tu. Mari hak tua pula mengajar, dia kata ni versi lama, tak update maklumat. Tak lama-lama ni klasik punya orang. Jadi hak betul ni siapa? Dia. Akhir sekali dia tak dapat ilmu. Kerana itu orang pergi masjid mencari, mendengar orang kuliah ni, ada 2-3 kategori. Ada orang yang tawaduk, siapa bercakap dia akan terima apa yang benar. Bukan semua orang bercakap tu betul belaka, ada juga yang masalah kan. Kita akan dengar, yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Orang ni orang tawaduk. Yang kedua, dengar tapi sombong, tak mau terima. Yang ketiga, bahasa jenis tak dengar langsung. Itu masalah. Waktu orang mengajar itulah dia buka kelak buah kat belakang. Orang duduk mengajar depan, dia ada pula kuliah satu lagi. Itu pun masalah juga. Maka ini dipanggil penyakit-penyakit sombong yang menyebabkan orang sombong ni tak dapat ilmu. Kita dapat ilmu, kita tawaduk. Nabi SAW tanya apa sahabat pun, mu tahu gini-gini, sahabat kata Allah wa rasuluhu a'lam. Allah Ta'ala dengan Rasul yang tahu, kami tak tahu. Kita pun kalau tanya, tuan tahu dah masalah ni, tolong ustaz bagi tahu. Jangan kata 10 kali dah aku dengar. Jangan. Itu sombong nama dia. Tak mau dengar. Yang ke-12, bila dia jumpa dengan orang, dia tak mula salam. Nak suruh orang lain bagi salam ke dia dulu. Jadi kita insya-Allah lepas pada ni kita berebut bagi salam dah. Tengok tu, Assalamualaikum, apa-apa lagi. Sepatutnya orang yang sikit salam pada orang ramai, orang yang berdiri salam pada orang yang duduk. Tapi berebut tak ada masalah. Yang ke-13, bila dia berjalan, nak suruh orang iring dia, mesti ada pengiring, ada pengawal. Sebagaimana kata di Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata, aku dengar Nabi SAW bersabda, innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyya al-khafiyya. Allah Ta'ala suka kepada hamba dia yang at-taqi, orang yang bertakwa. Al-ghani, orang yang kaya dalam jiwa dia, maknanya tak tomok nak hak orang, itu ada panggil al-ghani.
Yang ketiga al-khafi, yang dia tak menonjol diri, senyap. Orang pun tak tahu siapa dia ni. Ada orang-orang ni macam ni. Baru ni ada seorang tu pergi umrah dengan saya. Orang dia panggil Pak Cik, Pak Haji, begitu dia pun sengih suka. Baik, tak ada masalah. Tidak kata tak berubah muka lah bila orang panggil. Dekat-dekat nak balik baru pecah rahsia, dia ni memang orang besar dalam angkatan bersenjata, hebat orangnya. Tapi dia panggil tawadhu. Dia pun tak nak sebut apa-apa dia punya kedudukan. Kita mengatakan al-khafi, sembunyi. Kedudukan kita sembunyi, tak apa. Bukan sembunyi sebab apa, biarlah manusia panggil apa, kita pun itulah panggilan kita yang sepatutnya. Sekarang ni kita berpindah pula kepada ada 13 kesan daripada sifat bakhil, sifat sombong. Kita berpindah kepada uqubatul mutakabbir. Apa dia uqubah? Penyakit ini membuatkan beberapa seksaan, hukuman mana? Hukuman ke atas orang ini, orang-orang yang sombong. Yang pertama sekali, Allah Ta'ala akan buat yang sebaliknya. Dia sombong kerana nak megah, orang manusia tak akan hirau dengan dia. Waktu kita ada pangkat, mungkin orang dengar kata. Tapi kalau tak ada pangkat, orang-orang yang dulu takut dengan kita, hari ni lari habis. Betul tak? Waktu kita ada pangkat ni, Masya Allah, tabarakallah, semua orang mari belakang. Hadiah terpenuh kat rumah kan? Buah-buah kan, dapat buah durian mari. Tapi sekarang ni bila tak ada pangkat, mana buah durian? Belilah cik, nak makan. Beli. Dulu tak sempat nak beli, nak bayar marah. Betul tak? Nak bayar marah. Itu dia panggil sudah orang sombong. Begitulah keadaan. Orang takut dengan dia, bukan hormat, takut kerana pangkat. Tapi kata orang tawaduk ni, bila-bila masa pun begitulah keadaan orang dengan dia. Yang kedua, uqubat yang kedua ataupun akibat yang kedua, al-hirmanu minan nazar wal i'tibar. Orang ni tidak akan dapat meneliti kepada ayat-ayat keagungan Allah Azza wa Jalla. Tak dapat. Sebab apa? Sebab dia ni sombong. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, orang-orang yang sombong ini dia tak dapat. Dia tengok apa pun tak jadi. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Ayat-ayat, tanda-tanda keagungan Allah Ta'ala ni tak dapat dikesan oleh puak ni, sebab dia tengok dengan mata sombong. Dia tak tahu dia ni makhluknya halus, makhluknya lemah, tak jadi. Kesan yang ketiga ataupun akibat yang ketiga, Nabi SAW telah beritahu daripada Salamah bin al-Aqwa. Kata Nabi SAW, la yazalur rajulu yazhabu bi nafsihi hatta yuktaba fil jabbarin. Sentiasalah seorang itu mengangkat diri dia, angkat diri dia sombong, sehingga Allah Ta'ala tulis dia ni termasuk dalam al-jabbarin, kumpulan manusia sombong, angkuh. Fayusibuhu ma asabahum, maka Allah Ta'ala akan timpa ke atas mereka apa yang telah ditimpa oleh orang-orang dulu. Jadi di dunia pun orang sombong ni kena. Yang ketiga, kesan ataupun akibat daripada takbur, menjadi sebab hilangnya nikmat. Ini satu cerita yang cantik untuk kita tengok. Yang pertama, ada seorang laki-laki makan depan Nabi SAW. Dia makan sekali dengan Nabi. Nabi ni duduk, orang pakai miskin, orang fuqara, tapi dia makan dengan tangan kiri. Kan Nabi kita larang makan dengan tangan kiri, minum tangan kiri. Ingat, hati-hati kita. Biasa kita ni kalau makan dengan tangan kanan, tapi kalau sudu macam mana? Kiri selalu jadi. Dia kata saya kidal kamu. Jadi makan kerja tangan kiri. Nabi SAW tengok orang ni makan dengan tangan kiri. Faqala kul biyaminik. Makan dengan tangan kanan. Qala la astati'. Saya tak boleh. Ini jangan. Kalau orang tegur kita, jangan kata saya tak boleh, saya dah biasa. Lah, ubahlah. Qal la lastata'ta. Nabi kata dah, mu mampu, mu boleh buat pun, tapi sombong, tak nak ubah tangan. Ma mana'ahu illa al-kibr. Tidak ada halangan dia untuk nak tukar makan tangan kanan itu kecuali sifat sombong. Qala fama rafa'aha ila fih. Bila dia nak
ambil tangan kanan pula nak angkat, itu mukjizat Nabi, tangan dia dah tak terangkat. Sebab apa Allah Ta'ala akibatkan dia uqubah, jatuhkan hukuman kata dia, sebab apa? Sebab mereka tak nak ikut peraturan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nawawi, hazal hadis jawazu du'a ala man khalafa al-hukm asy-syar'i bila uzur. Maknanya kalau orang yang sombong tak nak ikut hukum syarak ni dengan uzur, itulah akibat yang tak baik akan melanda dia. Yang kelima, sebab-sebab juga mereka ni akan ditelan oleh bumi. Nauzubillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainama rajulun mimman kana qablakum yamshi fi hullatin ta'jibuhu nafsu. Orang dulu pernah dia pakai baju yang cantik, menyebabkan dia sombong, duk berjalan atas muka bumi ni, iz khasafallahu bihil arda fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Tiba-tiba bumi telan dia, serok masuk dalam bumi. Yatajaljalu, sampai hari ni dia masih lagi ditelan oleh bumi sampai kiamat. Nasallallahu alaihi wasallam. Jangan sombong kita. Kemudian yang terakhir sekali, akibat dia, hukumannya di akhiratnya apa pula? Yang pertama sekali, orang-orang yang sombong ini iaitulah manusia yang akan binasa. Itu jelas, manusia yang akan binasa. Yang kedua, tadi hadis kita baca tadi, manusia yang paling dibenci dan jauh duduk dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah al-mutakabbirun. Yang ketiga, orang yang sombong dia akan bertemu dengan Allah Ta'ala wa huwa alaihi ghadban. Allah Ta'ala murka kepada dia. Yang keempat, mereka ini akan dibangkitkan dalam keadaan hina di akhirat. Yang kelima, menjadi halangan untuk mereka pergi ke syurga. Yang keenam, janji Allah SWT akan masukkan kumpulan ini ke dalam neraka wal'iyazubillah. Dan yang ketujuh, dalam keadaan mereka itu hina. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, tidak adil. Kita tahu penyakit tak ada penawar, betul tak? Kita pergi hospital ni macam-macam doktor bagi, suruh tes air kencing, najis, ambil darah, letih dah kita, kena cocok sana sini. Tujuannya apa? Tujuannya nak kesan penyakit. Kadang-kadang payah. Orang yang tahu dia berpenyakit lebih senang daripada orang yang tak tahu dia ada penyakit. Betul tak? Kita tahu ada penyakit, kita pergi jumpa doktor, kita pergi jumpa orang yang boleh bagi ubat. Tapi kalau tak tahu, kenapa kurus kering awak ni? Tak tahu apa sebab. Akhir sekali tiba-tiba dia kata dia tu mati dah. Kita juga dalam masalah hati, kita perlu awal-awal lagi mengesan, aku ni benar ada masalah ke tidak. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube CD-CD kuliah kita ni di bawah tajuk aplikasi hati. Cari tulis nama saya, aplikasi hati akan keluar. Ataupun tengok satu lagi kitab yang saya baca, nama dia Penawar Bagi Hati. Ada 30 CD kuliah. Saya sendiri walaupun saya kuliah, tapi saya suka dengar saya sendiri. Sebab kita dengar, kita anggap itu pakcik tu bagi nasihat kita. Jangan kata ini suara aku. Tak ya. Kita dengar balik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri keselamatan kepada kita. Bagaimana ilaj ataupun penawar bagi hati ini? Yang pertama sekali tanda. Yang pertama, istisal, kita cuba kikis, buang perasaan takabur dalam jiwa kita. Kalau rasa kita ni takabur sangat, kita pergi duduk dekat orang miskin, duduk tempat orang bergelendangan, tak ada benda, duduk situ. Nah. Yang kedua, kita sentiasa teliti baca kisah-kisah orang-orang yang takabur zaman dulu, Qarun, Fir'aun, Abu Jahal, segala geng-geng dia ni, orang-orang yang telah dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla zaman dulu. Baca kisah, oh orang ni. Tapi tak payahlah tengok apa ni drama Tanah Kubur, pasal itu termasuk dalam cerita-cerita khurafat lagu tu. Kita baca kisah yang lepas-lepas. Berbeza umat dulu dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat dulu, kalau dia derhaka, dia maksiat, binasa saat tu juga, tak lebih daripada 3 hari. Kunu qiradatan khasiin, jadi monyet, mari halilintar, mari api,
ribut, taufan, semua lagi. Tapi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang disebut dengan nama rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin ini kita perlu jelas baik. Maksudnya Nabi kita bawa rahmat pada alam, artinya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bawa agama yang menyelamatkan mereka. Bawa agama yang menyelamatkan mereka, dan kita kena berdakwah kepada agama ini. Kalau orang tak ikut juga tak boleh paksa, tapi usaha kena ada. Dan kesan daripada itu, Allah Ta'ala tangguhkan hukuman dia, uqubah dia, akibat kepada orang-orang binasa tu, ditunda penyiksaan dia. Orang dulu 3 hari mari api bakar, mari halilintar kan. Orang sekarang ni buatlah maksiat banyak mana, pagi sampai gelap sampai esok, makan lagi kuat. Lagi tinggi darjat maksiat, lagi banyak dia punya makan. Betul tak? Allahu Akbar. Jadi ini dipanggil kesan yang cukup bahaya. Kita kena hilangkan perasaan itu. Yang ketiga, ad-du'a, banyaklah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara doa yang Nabi kita ajar, Nabi kita baca dalam salat, Allah a'udzubillahi minasyaitanir rajim min nafkhihi wa nafsihi wa hamzihi. Kita kena banyak ta'awuz daripada syaitan. Dan juga kita minta doa biar kita ni jadi, saya tak tahu doa ni tuan-tuan berani nak baca ke tidak. Nabi kata Allahumma ahyini miskinan. Nak kata ke tak? Tak apa nak kata, aku tak jadi miskin Ustaz, saya nak jadi orang hebat. Ustaz tak? Maksud miskin di sini bukan Nabi kita minta jadi papa kedana. Kata di ulama hadis, miskin di sini dengan mana ai tawadu'an. Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidup aku dalam keadaan tawadhu'. Itu makna miskin. Kalau kata miskin itu maksudnya papa kedana lah, Nabi kita minta berlindung. Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal, kami minta berlindung daripada fakir. Jadi bercanggah hadis. Maksud miskin dengan makna tawadhu'. Kalau kita faham makna, kita boleh doa Allahumma ahyini miskinan, hiduplah aku sebagai orang yang tawadhu'. Duduklah aku bersama dengan orang tawadhu' dan mati dalam keadaan tawadhu'. Nak lawan daripada sifat takbur. Sentiasa doa. Yang keempat, kita cuba bersifat tawadhu'. Kita sendiri itu bersifat tawadhu'. Jangan tapi bukan buat-buat, tapi sungguh kita ni tawadhu' di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, sebagai kesimpulan apa yang kita bincang di sini, yang pertama sekali kata di para ulama, usulul khataya, asas, tanda sikit dia punya poin besar. Asas kepada kesalahan manusia, kerusakan manusia itu ada 3. Yang pertama al-kibru, sombong. Yang kedua al-hirsu, tamak. Dia panggil tamak halaba. Yang ketiga al-hasad, penyakit hasad dengki. 3 ni merusakkan manusia. Sombong menyebabkan iblis tak mahu terima arahan Allah Azza wa Jalla. Sombong menyebabkan manusia juga tak mahu terima apa yang benar dan menghina orang lain. Yang kedua, terlalu tamak kita ni. Kita ni, Nabi Adam AS, Allah Ta'ala larang daripada duduk dekat pokok, kan? Syaitan mari kata, kalau mu nak kekal dalam syurga, makan pokok ni. Dia makan juga sebab nak kekal. Ini dia panggil punca penyakit. Kita hari ni, sebab kita tamaklah kita sanggup langgar syariat Allah Ta'ala. Kenapa awak beli saham tu? Tak patut syariah tu. Tak apa, nanti boleh untung 4-5 juta, kita jual, kita ambil modal kita tu. Kita tak tahu berapa hari lagi nak mati. Betul tak? Tamak menyebabkan manusia jadi rusak. Yang ketiga, al-hasad. Inilah yang paling bahaya sekali. Anak Adam yang pertama sekali bunuh sama-sama adik-beradik sebab apa? Sebab hasad. Ingat dah kesimpulan kitanya, 3 sebab manusia rusak: sombong, tamak dan hasad. Allahu Akbar. Nas'alullah azza wa jalla bi asma'il husna wa sifatihil ula an yaj'alana minal ladzina yatawada'una lahu wa li khalqihi wa yu'afiyana minal kibri wa ahlihi. Ya Allah, kami mohon pada saat ini dengan kuasa-Mu, dengan sifat-sifat-Mu yang maha tinggi, dengan nama-nama yang maha indah, supaya Engkau jadikan kami ini termasuk di kalangan orang-orang yang tawadhu',
merendah diri kepada Allah dan juga merendah diri kepada makhluk-makhluk, dan Allah Ta'ala selamatkan kita daripada sifat-sifat takabur dan menjadi orang yang takabur. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.